berlakunya sebarang kecemasan di kawasan aerodrom. Selain daripada itu, kita juga pakai international best practices yang dikeluarkan oleh Airport Council International. Kita ada dua rujukan, Emergency Preparedness and Contingency Planning Handbook dan juga Managing Rescue and Firefighting Services at Airports. Jadi daripada beberapa garis panduan ini, kita menetapkan bagaimana kita perlu menguruskan sebarang kecemasan di aerodrom. Jadi dalam konteks Aerodrome Emergency Plan, ia dinyatakan di dalam Annex 14 9.1.1, an Aerodrome Emergency Plan shall be established at an aerodrome commensurate with the aircraft operations and other activities conducted at the aerodrome. Manakala dalam peraturan-peraturan penerbangan awam pengendalian aerodrom pindaan 2018 menyatakan Peraturan 31/1 pengendali aerodrom hendaklah mengadakan pelan kecemasan aerodrom di aerodrom mengikut apa-apa kehendak sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, yakni Civil Aviation Authority of Malaysia ataupun pihak berkuasa penerbangan awam. Jadi apakah objektif AEP ini? Objektif AEP ini secara amnya ada tiga. Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa, untuk meminimalkan kesan akibat kecemasan dan seterusnya mengekalkan aircraft operation di satu-satu aerodrom selepas berlakunya sebarang kecemasan. Jadi dalam mengendalikan pelan kecemasan aerodrom ini, kita juga menyediakan perkhidmatan menyelamat dan memadam api seperti mana dinyatakan di dalam Annex 14 Volume 1 9.2.1, Rescue and Firefighting Equipment and Services shall be provided at an aerodrome. Manakala dalam peraturan-peraturan penerbangan awam pengendalian aerodrom pindaan 2018, Peraturan 33/1, pengendali aerodrom hendaklah mengadakan dan menyediakan kemudahan menyelamat dan memadamkan api di aerodrom mengikut apa-apa kehendak sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif. Maka kedua-dua perkara ini, pelan kecemasan aerodrom dan juga perkhidmatan menyelamat dan memadamkan api ini memang dinyatakan secara khusus di dalam perlembagaan ataupun peraturan-peraturan penerbangan awam. Jadi apa tujuan penyediaan perkhidmatan bomba ini? Maka yang pertama adalah untuk mengekal, create and maintain survival condition, provide egress routes for occupants dan initiate the rescue of those occupants unable to make their escape. Jadinya perkara ini saya akan perjelaskan sedikit lagi dalam pembentangan saya yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada hazard, kemerbayaan dan juga penilaian risiko di lapangan terbang. Semestinya secara amnya setiap lapangan terbang akan mempunyai fasilitis asas seperti passenger terminal, air traffic control tower, cargo complex, fuel depot dan aircraft hangar. Dan semestinya setiap lapangan terbang itu akan menguruskan pesawat-pesawat yang terbang, turun dan naik mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi setiap perkara yang saya nyatakan ini mempunyai kemerbayaan dan risiko yang tersendiri. Jadi setiap lapangan terbang kita menyediakan high rack bagi mengenal pasti semua kemungkinan yang mungkin berlaku dan juga kita menetapkan apakah mitigasi ataupun kawalan yang perlu kita lakukan bagi sama ada menghapuskan terus kemerbayaan itu ataupun meminimalkan kemerbayaan tersebut. Kita pergi kepada aircraft. Jadi kita sedia maklum bahawa setiap lapangan terbang ini mempunyai kategori dia sendiri dan mengoperasikan pelbagai jenis aircraft. Jadi apa yang kita pentingnya tentang aircraft ini, kita perlu mengambil tahu tentang saiz pesawat tersebut. Di dalam Annex 14 Volume 1 Aerodrome menyatakan dan juga Airport Services Manual Part 1 menyatakan kategori perkhidmatan menyelamat dan memadamkan api berdasarkan
saiz pesawat, iaitu panjang dan juga lebar fuselage-nya. Jadi kita kena lihat, dan setiap pesawat ini membawa jumlah minyak yang tertentu. Yang itu adalah merupakan hazard yang paling utama sekiranya pesawat tersebut perlu melakukan pendaratan kecemasan. Dan dengan saiz pesawat tersebut ia menentukan berapa ramai jumlah mangsa yang mungkin kita perlu selamatkan sekiranya berlaku kecemasan. Makin besar pesawat itu, maka makin besarlah, makin ramailah penumpang di dalamnya. Terminal building pak? Tak gerak, kenapa? Saya dapat. Okey tuan, okey. Ada isu slide ke? Okey, tak ada masalah. Okey, saya teruskan. Seterusnya, penilaian risiko yang seterusnya adalah bangunan terminal itu tersendiri. Jadinya kita pun tahu terminal kita mempunyai pelbagai saiz mengikut kategori yang ditetapkan. Jadi apa yang perlu kita ambil tahu tentang passenger terminal building ini adalah, satu, apakah fire protection system yang ada, apakah sistem pelindungan kebakaran yang ada, dan secara amnya seluruh lapangan terbang di Malaysia ini mempunyai perakuan bomba ataupun fire certificate. Dan adakah lapangan terbang kita mempunyai evacuation plan sekiranya berlaku ancaman kebakaran ataupun ancaman seperti pengganas. Adakah kita mempunyai evacuation plan yang mencukupi? Adakah kita mempunyai jumlah means of egress yang mencukupi? Tak gerak tu. Saya cuba adjust balik slide saya ni. Saya tengok macam ada masalah. Ini salah satu cabaran ni lah, cabaran mengadakan seminar online. Tuan-tuan, kita teruskan, jangan risau. Inilah kecemasan nama dia. Yang penting kita boleh bertindak. Dan last sekali, berapakah jumlah maksimum ataupun high occupant loads, terutama sekali pada waktu musim perayaan, cuti sekolah dan sebagainya. Jadinya di situ kita kena ambil kira. Mungkin pada waktu COVID-19 ini tidak ramai penumpang, tetapi sekiranya pandemik ini telah selesai, makanya akan ada satu waktu puncak. Itu perkataan dia, waktu puncak ataupun peak hours, di mana jumlah mereka yang berada lapangan terbang ni akan mencapai jumlah maksimum. Macam saya maklum tadilah, sama ada waktu perayaan ataupun waktu cuti sekolah. Seterusnya, kita lihat Air Traffic Control Tower. Jadi setiap lapangan terbang pastinya mempunyai menara kawalan trafik udara. Jadi kita kena tengok juga sama ada fire protection systemnya berfungsi atau tidak, dan juga mempunyai plan pengungsian ataupun evacuation plan yang mencukupi, dan latihan dijalankan seharusnya. Jadi kita tahu bahawa Air Traffic Control Tower ni satu bangunan tinggi, it's a high rise building, dan perlunya melakukan exercise atau drill ni secara berkala lah bagi memahirkan atau membiasakan petugas-petugas di Air Traffic Control Tower ni bagaimana mengambil tindakan sewaktu berlakunya kecemasan. Seterusnya kita lihat cargo facilities. Adakah cargo facilities kita mempunyai perlindungan sprinkler yang mencukupi? Adakah mempunyai bekalan air yang mencukupi? Berapa
tinggi beban kebakaran ataupun fire loads pada satu-satu masa, dan juga kita kena lihat sama ada kargo kita menguruskan bahan-bahan berbahaya ataupun dangerous good. Ini perkara-perkara ni perlu didaftarkan dalam hairat kita. Seterusnya fuel depot. Adakah jumlah ejen yang disediakan mencukupi? Apakah hazard control measure? Adakah emergency response team diadakan di fuel depot tersebut? Bagaimana sistem-sistem melawan kebakaran seperti foam dan sebagainya berfungsi atau tidak? Adakah drill dijalankan atau tidak? Yang ini kita kena sama-sama semak. Begitu juga aircraft hangar. Adakah fire suppression system atau foam deluge system available? Kerana di Subang ni kita ada banyak hangar. Jadinya hangar ni berada di kawasan yang rapat. Jadinya ada di situlah pentingnya untuk kita memastikan keselamatan kebakaran di hangar kita ni dikekalkan setiap masa. Adakah pre-emergency plan diadakan? Saya rasa ada lah. Tapi sejauh mana kita melatih kaki tangan kita di hangar untuk bertindak sewaktu kecemasan. Dan akhir sekali, airport surroundings. So kita tahu setiap airport itu unik, maka dia ada surrounding yang berbeza. Ini contoh lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. So ia berhampiran dengan laut. So ada juga lapangan terbang yang berhampiran dengan paya, gunung dan sebagainya. Dari sudut difficult environment. Dan adakah surrounding kita ada build up atau populated areas? Definitely kebanyakan lapangan terbang yang lama ni di Malaysia, kecuali KLIA, mempunyai populated area yang tinggi lah di persekitaran lapangan terbang. Seterusnya, kita kawasan yang paling berisiko adalah 1000 meters daripada runway threshold. Kerana di situlah fasa terakhir take off and landing. Dan last sekali kita perlu lihat 8 km radius. 8 km radius ini juga ada dinyatakan di dalam IMSA Volume 4. So dari konteks Subang, so Subang ada segala-galanya. Kita boleh tengok persekitaran Subang ni memang penuh dengan bangunan. So kita sama-sama berdoa lah agar tiada berlakunya sebarang kecemasan di Subang ni. Seterusnya saya kongsikan sedikit jenis-jenis kecemasan yang dinyatakan dalam Airport Services Manual Part 7. So emergency involving aircraft, emergency not involving aircraft dan compound emergencies. Saya pergi, ini contoh beberapa kecemasan ataupun kemalangan udara yang berlaku di Malaysia yang mengakibatkan kematian. Ini beberapa lagi contoh kemalangan yang berlaku di kemalangan pesawat yang berlaku di Malaysia. Ini contoh-contoh kemalangan yang berlaku di dalam kawasan perimeter lapangan terbang. Sebagai contoh di San Francisco Airport. Ini unik sekali kerana satu passenger tu dilanggar oleh jentera bomber. Di Dubai, kes ni juga unik, ia berlaku di aerodrome. Seorang anggota bomber meninggal dunia. Dan contoh yang terakhir ni di Rusia tersilap saya. Dia maksudnya kemalangan pesawat ni dia very unique dan kita tak boleh expect kemalangan dia akan structure dia akan intact. Dalam kejadian ini struktur dia pecah dan semua penumpang meninggal dunia. Ini contoh. So kemalangan juga boleh berlaku di off airport, di kawasan luar, di kawasan 1000 meters. Ini contoh di Denpasar 1100 meters, di Jogja 250 meter dan di Jambi 250 meter daripada threshold, runway threshold. Seterusnya yang tidak melibatkan aircraft, ini contoh yang berlaku di Malaysia. Saya rasa very
legend punya kes di Subang, kebakaran terminal dan kebakaran menara kawalan trafik udara. Banjir di Alustar pada tahun 2010, mana kita terpaksa menutup lapangan terbang selama 10 hari, dan beberapa kes-kes berkaitan hazardous material lah di kargo KLIA. So di peringkat antarabangsa pula, kita boleh tengok beberapa, memang banyak kebakaran berlaku di terminal, dan ada juga kebakaran yang melibatkan kawasan ataupun parking bertingkat. Macam di KLIA ni kita ada parking bertingkat. Maka ia berlaku di Stavanger Airport ni, multi-story car park dia terbakar dan memusnahkan 300 kereta. Di Rome 2015, akibat kebakaran yang besar, 200 penerbangan dibatalkan. Dan recently di Changi International Airport ada fire alarm. Actually tiada kebakaran, tapi fire alarm activated dan air traffic control tower terpaksa di-evacuate dan menyebabkan 50 flight delay dan 9 di divert lah ke beberapa lapangan terbang yang lain. Ada juga kes bangunan terminal runtuh di Charles de Gaulle Airport, Perancis, dan juga serangan pengganas di Brussels Airport pada tahun 2016. So emergency happen. Itu yang kita nak maklumkan, emergency happen. So yang terakhir sekali ada legendary of crash dekat Tenerife Island. Saya rasa tuan-tuan pun biasa tengok antara dua jumbo jet Boeing 747 KLM versus dengan Pan Am. So ini adalah the worst air disaster kerana dia melibatkan pertembungan antara dua jumbo jet. 500 orang lah mati. Seterusnya, sesuai dengan pandemik COVID-19 ini, berlaku satu kemalangan di Calicut, India, melibatkan pesawat Boeing 737 daripada Dubai ke Calicut. Jadinya dia membawa 190 orang penumpang, 21 orang meninggal dunia lah, 100 lagi cedera. Yang uniknya kes ini adalah ia berlaku pada waktu COVID-19. Dua penumpang tested diuji positif dan 24 responder didapati positif selepas 1 minggu menghadiri kecemasan tersebut. So inilah keperi pentingnya, kecemasan ini tidak kira waktu berlaku. Sewaktu COVID, tak ada waktu COVID, maka kecemasan tetap juga berlaku. Jadi pihak NADMA akan berkongsilah sedikit sebanyak garis panduan pengurusan bencana sewaktu COVID-19 sebentar lagi. So saya tak perlu explain lah detail. So ni contoh-contoh since kita berkaitan dengan Subang, kita ambil beberapa contoh berkaitan aircraft accident yang melibatkan turboprop. So ini di Taiwan, di crash di luar airport, 1000 meters daripada airport. Kemudian di runway di Island pada 2011, alhamdulillah tak ada kemalangan jiwa ataupun kecederaan. Dan ada unique case of turboprop pesawat melanggar air traffic control tower dan seorang meninggal dunia, pilot tu, dan yang berlaku di Thailand. Ini contoh-contoh. So saya bagi sedikit tentang Aerodrome Emergency Plan di Subang. So normally Aerodrome Emergency Plan ni kita mengandungi 15 chapter, dan semua chapter ni adalah berdasarkan kecemasan yang telah kita nilai mungkin berlaku di lapangan terbang tersebut. So ini phases of emergency management. Kita ada emergency notification, response, rescue firefighting, EOC, MCP activation, casualty management, NFK management, post accident management, and last but not least restoration of airport operation. So, perjalanan sekiranya berlaku ataupun proses sekiranya berlaku kecemasan ni sangat unik. Jadinya ia perlukan kerjasama dan sokongan daripada semua agensi lah yang ada dalam airport aerodrome emergency plan. So kita pergi emergency notification.
So normally emergency notification ni akan diberikan oleh CAM, Air Traffic Control Tower ataupun FRS sendiri lah. Whoever nampak dulu dia akan tekan crash alarm. So daripada AFRS kita akan sampaikan maklumat ni kepada agensi luar seperti bomber, hospital dan sebagainya. Juga bahagian operasi Malaysia Airport juga akan menyampaikan maklumat dan juga Aviation Security akan menyampaikan maklumat kepada pihak PDRM dan lain-lain lagi as per AEP. So emergency notification. So in term of response, so ini sedikit gambar berkaitan penyediaan perkhidmatan bomber dan menyelamat lapangan terbang atau perkhidmatan menyelamat dan memadamkan api. Itu bahasa dalam peraturan ni lah. Jadi ini adalah strength kita di Subang untuk AFRS dan in term of response ni kita memang ada response time tersendiri lah. Jadi dalam menangani kecemasan di dalam kawasan aerodrome memang ada perkhidmatan bomber dan menyelamat lapangan terbang ataupun Airport Fire and Rescue Service. So, bagaimana menentukan kategori untuk rescue and firefighting? Jenis pesawat yang paling besar, berapa jumlah penerbangan, berapa jumlah extinguishing agent ataupun ejen pemadam kebakaran yang perlu disediakan, berapa jumlah jentera yang perlu disediakan, berapa jumlah manpower dan segala kategori ini didaftarkan di dalam Aeronautical Information Publication dan sekiranya ada perubahan kita akan keluarkan notam. So in term of response time, kalau di sudut syarikat penerbangan dia ada response time 90 second untuk mengeluarkan penumpang daripada pesawat dengan separuh daripada pintu keluar dibuka. Manakala kita ada response time 3 minit ke mana-mana kawasan di landasan untuk jentera pertama. Manakala selain jentera pertama kita response time kita sehingga 4 minit. So memang kita perlukan masa yang cepatlah untuk memadam dan menyelamatkan mangsa yang terlibat dalam kemalangan pesawat. So 3 minit lah. 3 minit ni tak lama tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya rescue and firefighting, ini kita pun unik, jentera kita pun unik. So dalam nak memenuhi keperluan 3 minit tadi, jentera kita dilengkapi dengan lebih kurang, kalau saya ambil contoh Rosenbauer Panther CF5 ni kita ada 12,000 liter air dan kita bawa 1,500 liter foam dan juga 250 kg dry chemical powder. Jadi kita ada roof monitor which is campuran air dan foam tu akan dikeluarkan terus sehingga boleh mencapai jarak 70 hingga 90 meter untuk memadam kebakaran api minyak dalam masa yang cepat. So kita pun memang ada juga, kalau sambungan hos pun ada, dan itu sebagai backup kita lah sekiranya ada api-api kecil di sekeliling pesawat. So ini contoh form application ya. Saya ambil contoh satu lah. So ada rain down method dan juga bounce off method. So ini bagaimana jentera kita berfungsi menggunakan enjin pemadaman foam. So ini sectorization. So kita juga ada buat bagi memudahkan perjalanan kecemasan tu. Kita normally we do the rescue and firefighting operation in sectorization. So we have sector for firefighting, sector search and rescue. So normally kita ada pasukan-pasukan sahabat seperti Jabatan Bomber dan Minyak Malaysia dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia untuk membantu proses-proses penyelamatan sewaktu berlaku kecemasan. Zon ni saya ingat semua orang pun biasa, zon merah, kuning dan hijau. Cuma dalam IKO dia menyatakan berkaitan inner perimeter dan juga outer perimeter. Tapi perkara je lebih kurang sama seperti mana dalam arahan MKN nombor 20. Seterusnya fasa EOC dan MCP activation. So memang dinyatakan dalam IKO Annex 14 dan juga peraturan-peraturan penerbangan awam tentang penyediaan Emergency Operation Center dan Mobile Command Post. Ini ciri-ciri dia lah. Dan di Malaysia ni, dia kalau nak mudah bahasa dia, kalau Mobile Command Post ni diibarat pos kawalan tempat kejadian
Emergency Operation Center ni ibarat pusat kawalan operasi bencana. Bagi on-scene commander ataupun komander operasi di tempat kejadian tu, dalam yang termaktub dalam AAP kita ada polis, PDRM, dan manakala chairman untuk EOC adalah pengurus lapangan terbang itu sendiri. So seterusnya fasa casualty management, pengurusan mangsa. So ini contoh latihan kita buat di lapangan terbang terpaksa KL. Beginilah huru hara dia. Menguruskan mangsa yang ramai waktu bencana pesawat. So dia punya keadaan tu memang hiruk betul lah. So contoh latihan, kita tak ada gambar yang sebenar, ni latihan saja pada tahun 2016. Dan apa maksud mass casualty incident? Mass casualty maksudnya mangsa melebihi daripada responder pada peringkat awal. Jadi apa faktor-faktor atau cabaran yang melibatkan mass casualty incident management ni adalah dari sudut incident command system, whether the commander have the experience ataupun knowledge in managing mass casualty punya incident. Dan kita kena tengok dari sudut complexity, how much complex. Pesawat ni macam saya tunjuk tadi tidak dia tak intact, mungkin dia pecah 2, pecah 3 ataupun hancur terus. Dan magnitude berapa ramai mangsa yang kita perlu handle pada waktu tersebut. Dan satu faktor yang selalu menghantui responder kita ni adalah emergency plan versus reality. Perkara yang ada ataupun perkara-perkara yang ditetapkan dalam emergency plan ni tidak seindah realiti sebenarnya. Sebab apa saya letakkan membahas tu, di beberapa kes di seluruh dunia, mangsa-mangsa ni hanya dapat dikeluarkan lebih kurang 1.5 jam daripada kawasan site. Dalam AEP ada penyediaan bas oleh sekian, tapi pada waktu kecemasan sebenar, ia tidak dapat diatur gerak seperti mana dalam AEP ataupun emergency plan. Ini yang kita perlu berlatih. Begitu juga tentang kemahiran pre-hospital care, agensi-agensi terlibat, dan juga sejauh mana kemampuan hospital yang berada di kawasan lingkungan lapangan terbang untuk menguruskan jumlah mangsa yang ramai. So ini saya rasa standard priority 1, 2, 3, 4 untuk tujuan kita mengklasifikasikan jenis-jenis kecederaan. So ini ada dalam annex dalam Airport Services Manual Part 7, the process of handling casualty, collection area, triage area, care area, transportation area. Seterusnya next of kin management. So memang ada dinyatakan dalam beberapa dokumen ICAO keperluan untuk memberi bantuan kepada keluarga ataupun next of kin, NOK tadi. So kita ada tanggungjawab untuk negara itu sendiri, air operator, airlines, airport operator punya tanggungjawab, third parties dan juga family association. Memang dinyatakan. Jadi secara amnya di setiap lapangan terbang kita ada menyediakan terminal emergency center. Sebagai contoh, untuk menguruskan NOK tadi, family tadi, kita activatekan kawasan di terminal tu untuk dijadikan sebagai family friend reception center, dan once confirm kita akan tempatkan dia di family friend holding area. Dan bagi mangsa juga kita ada survivor reception center, mangsa-mangsa yang mengalami kecederaan yang minor ataupun tag hijau. Kita ada survivor reception center, SRC, dan crew reception center. Dan sekiranya dibenarkan kita ataupun ada mangsa ni dapat di-matchkan ataupun reconcile dengan family ni, kita ada satu facilities nama dia private matching area. Walau bagaimanapun di waktu COVID-19 ini, terutama sekali untuk penumpang-penumpang antarabangsa daripada luar negara, kita tidak dapat temukan di private matching area lah sekiranya berlaku kecemasan. InsyaAllah kita akan aturkan di stesen kuarantin yang telah akan ditetapkan oleh NADMA sekiranya berlaku kecemasan. Okay, last but not least, post accident management. So dalam post accident management ni ada beberapa perkara tadi. Tadi kita berkisar tentang sewaktu kecemasan tersebut.
Dan kita ada beberapa fasa lagi sebelum kita dapat terminate ataupun menamatkan kecemasan tersebut. Dari sudut disaster victim identification, pengurusan mayat oleh pihak PDRM dan juga forensik, ada beberapa fasa yang terlibat, scene recovery, postmortem, antemortem, reconciliation. Aircraft accident investigation akan diterangkan oleh Tuan Izani sekejap lagi. Removal of disabled aircraft, bagaimana kita nak mengeluarkan pesawat-pesawat yang terlibat dalam kemalangan ini dengan cepat dan teratur. Dan last sekali yang paling penting juga adalah pengurusan media. Pengurusan media pada waktu ini sangat mencabar kerana adanya social media. Jadinya dengan lapangan terbang kita ni boleh diakses oleh telefon daripada luar. Tuan punya badan tak boleh masuk, tapi handphone dia tu boleh masuk ke dalam lapangan terbang, dan dia perkara-perkara yang tular ini boleh ditularkan dalam sekelip mata. Kita jentik jari dia boleh ditularkan. So bagaimana pihak operator lapangan terbang dan juga airlines dan juga Jabatan Penerangan Negeri dapat berkolaborasi bagi mengeluarkan statement-statement yang memenuhi keperluan mengikut masa yang ditetapkan. Dan last sekali, restoration of operation. Barulah akhir sekali kita dapat selepas dikeluarkan pesawat itu, maka barulah kita boleh restore balik airport operation untuk meneruskan operasi seperti biasa. Dan yang paling penting sekali, selain AEP ni perlulah diuji. Ya. Jadi kita memang saban tahun seperti kali ini juga kita melaksanakan Aerodrome Emergency Aid Exercise ataupun AEX untuk menguji nombor 1 Aerodrome Emergency Plan, menguji emergency equipment and communication dan response of all internal departments and external agencies. So normally kita ada exercise seperti full scale exercise, partial exercise dan juga tabletop exercise. So ini salah satu contohlah bagaimana penetapan jadual pelaksanaan exercise di setiap lapangan terbang di Malaysia. Sebagai contoh, tahun 1 kalau dia buat full scale exercise, makanya dia kena buat sekali dengan tabletop exercise. Pada tahun kedua, dia tak perlu buat full scale exercise, dia hanya perlu buat partial exercise tetapi dengan 2 kali tabletop exercise. Dan proses ni berulang lagi pada tahun ketiga, 4, 5, 6, 7 seperti mana jadual pada tahun 1 dan tahun 2. Begitulah seterusnya. Itulah kalau pelai ni hanya dapat diuji dan ditambah baik dengan melaksanakan exercise ataupun aerodrome emergency exercise secara berkala seperti mana yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization ataupun ICAO. Jadi apa-apa latihan ataupun pengurusan terutama sekiranya berlaku kecemasan yang sebenar, dia bukanlah satu tanggungjawab satu agensi saja. Ia memerlukan kerjasama dan juga sokongan agensi-agensi, sama ada agensi kerajaan, Malaysia Airports dan airlines di dalam memastikan pengurusan bencana ataupun pengurusan kecemasan di lapangan terbang ni, terutama sekali yang melibatkan pesawat, dapat ditangani dengan lancar dan kita dapat mengurangkan atau meminimalkan impak akibat daripada kecemasan ataupun kemalangan pesawat tersebut. So saya paparkan di sinilah satu tagline daripada Malaysia Airport, Together We Can. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan slide saya ini. Diharap tuan-tuan dapat sedikit sebanyak daripada perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf saya hanya diberikan masa 30 minit, ini pun dah lebih 7 minit. Jadi sampai jumpa lagi insya-Allah. Teruskan bersama kita ada 3 lagi speaker. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat manfaat ataupun ilmu yang baik pada hari inilah insyaAllah.
Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.